Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasi lemak, lontong, char kway teow maupun roti canai menjadi antara sarapan pilihan rata-rata rakyat Malaysia. Walaupun hanya makanan, namun ia jelas menunjukkan penerimaan pelbagai kaum dan budaya di negara ini sejak merdeka. Bagaimana selera kita boleh disesuaikan, begitu juga seharusnya interaksi kita sesama kaum. Sedar atau tidak, sikap toleransi, bertolak ansur dan hormat menghormati menjadi penguat di antara kita. Ikuti laporan ini. Malaysia hampir 34 juta rakyatnya. Sejak 1957, tarikh keramat merdekanya Malaysia sehingga kini, pelbagai cabaran dilalui setiap kita dalam membangunkan sebuah negara merdeka dan berdaulat. Saya nak negara Malaysia ni bersatu padu rakyat Malaysia. Saya nak semua India, Cina, Melayu satu bersatu untuk negara kita. Pada tahun 2024 ni saya nak lihat rakyat Malaysia ada perpaduan yang harmoni. Kita rakyat Malaysia ni berbilang kaum dan agama. So saya harap ada isu lagi yang pergaduhan ataupun isu-isu yang kita tak nak lihat lah. Dari tragedi 13 Mei 1969, rusuhan, cerobohan di Lahad Datu, kemelut politik sehinggalah pandemik COVID-19, semangat perpaduan yang digenggam erat sejak dahulu menjadi kekuatan Malaysia sehingga disegani dunia. Kalau kita lihat pilihan raya 2018, ada lebih kurang 16 pilihan raya seluruh dunia. Saya pun melihat tidak ada satu pilihan raya yang tidak ada keganasan kecuali Malaysia. Kenapa? Kerana kita telah sedar keganasan tidak membawa apa-apa. Kita berbeza, tak dapat dinafikan. Perbezaan itu dikukuhkan oleh kerana perbezaan agama dan perbezaan demografi 60% lawan 40% lawan 20%. Kita tidak ada jalan lain. Kita kena mencari jalan untuk bersetuju dan untuk bersetuju dan bersetuju. Kalau tidak bersetuju, kita nyatakan tidak bersetuju. Itulah saja yang saya fikir jalan dan masa depan Malaysia. Kerana saya tengok inilah yang membawa kejayaan yang membuat orang puji. Ialah kemampuan kita. Sedarkah kita? Setiap kali di sebalik kejayaan bagi negara di pentas dunia, di belakangnya adalah rakyat Malaysia. Tidak mengira bangsa, kita tidak pernah kekok melaungkan nama Malaysia. Roti canai, dicongkang, nasi lemak, lontong maupun tosai jadi pilihan kita semua walaupun merentas tradisi. Kerana rakyat Malaysia tiap minggu membuktikan kami berunding, kami sedia bertolak ansur. Harmoni adalah pegangan kami. Jadi ini penting pada saya. Itu yang saya katakan kesepaduan. Kesepaduan itu agree to agree, agree to disagree. Bila kita sampai ke disagree itu, kita bentuk banyak cara. You ingat tak Indonesia ni? Bila ada je masalah, buat je kawasan. So kita dah pegang konsep ini tanpa kita bercakap. Sedar atau tidak, acuan yang diwarisi sejak zaman nenek moyang kita ini harus menjadi paksi setiap lapisan masyarakat agar Malaysia lebih maju, harmoni dan jaya. Saya harap Malaysia lah, bangsa kita boleh macam bola-bola. Itu bola sepak bola. Each races can be work together, play together, main with each other, sokongkan negara kita. That's what I hope. Kemampuan kita to adjust. Ini kelebihan kita ni. Dan perkataan yang saya katakan yang penting lah, mold, the Malaysian mold, acuan Malaysia. Itulah yang kita lihat di Malaysia. Ini yang orang kata unik. Laporan Fariz Osman dan Helmi Abdul Malik untuk TV3. Ikan patin yang sinonim dengan negeri Pahang kekal sebagai khazanah yang menyumbang kepada ekonomi dan sektor pelancongan di negeri itu. Paling istimewa ialah spesies patin buah Sungai Tembeling di Taman Negara Jerantut
yang juga sebahagian lembangan Sungai Bahar. Keunikan paten buah asli dan harganya yang bercecah ratusan ringgit sekilogram juga menjana rezeki kepada nelayan darat dan pengusaha. Kita dengar kepada laporan bersama wartawan Fazli Ahmad. Sungai Tembeling antara destinasi pelancongan utama negara. Aliran deras sungai ini membawa bersama limpahan rezeki bagi penduduk perkampungan tradisi di taman negara. Penduduk yang mahir selok-beloknya juga tahu lubuk pelbagai spesies ikan patin seperti patin muncung, patin lawang dan patin buah, iaitu keluarga ikan patin paling mahal. Ismail Abdullah Zawawi, antara nelayan darat di Kuala Tahan yang kental meraih rezeki di Sungai Tembeling sejak 20 tahun lalu. Seawal jam 7 pagi setiap hari, Ismail mudik di sungai memeriksa ikan tersangkut pada karang. Ia kaedah tradisi menangkap ikan menggunakan tali diikat pada batu sebagai pemberat untuk melawan arus deras disambung tali kail dan mata pancing dengan umpan. Biasa yang 2 kilo, 3 kilo macam tu dah. Paling besar pun saya dapat 16 kilo ikan patin buah. Ikan bawang berulang, ikan kenerak. Selain patin, pelbagai jenis ikan lain seperti bau kelulang, bau kenerak, jelawat kerai dan kelah turut jadi buruan. Istimewa ikan liar rasanya berbeza berbanding ternakan ikan sangkar. Faktor itu menyebabkan harga ikan Sungai Tembeling amat mahal, iaitu mencecah antara 130 hingga 500 ringgit sekilogram. Dia banyak keunikan dari segi arus sungai dan faktor air sungai yang sangat bersih lah. Itu faktor utama kenapa ada keunikan bagi ikan original patin Sungai Tembeling. Nelayan juga menggunakan kaedah memancing ataupun jala. Lazimnya ikan Sungai Tembeling ada peminat dan pelanggan tetap dari seluruh negara yang tahu rahsia keenakannya. Bagi pelancong tempatan atau luar negara, lazimnya menjadikan Temeluk yang terkenal dengan jolokan bandar ikan patin sebagai destinasi persinggahan. Secara tradisional, berbagai jenis sajian masakan ikan patin menyerakan boleh disediakan. Kalau patin tempoyak boleh masak bakar pais tempoyak. Itu pun kalau dicampur dengan daun kadok, daun serai, dia punya aroma berbalut dengan daun pisang memang sangat wangi, memang sangat sedap. Al-Sultan Abdullah juga sering mencemar budi ke Temeluk dan berkenan singgah bersantap di restoran menyajikan juadah tradisi masakan ikan patin. Ketika ini sudah dikesan ikan pemangsa iaitu ikan paus ekor merah yang diselut dari Sungai Mekong, Vietnam, dikesan di Sungai Pam yang terletak tidak jauh dari Sungai Tembeling ini. Dan kejutan ikan itu mungkin memberi kesan kepada pelbagai ikan yang ada di Sungai Tembeling ini. Justru pihak berkuasa perlu mengambil inisiatif memastikan ikan pemangsa itu tidak mencerobohi Sungai Tembeling ini dan pada yang sama mengambil usaha untuk membiak berbagai spesies ikan yang menjadi identiti ataupun warisan bumi ini dapat dipertahankan. Fazli Ahmad, TV3. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rian Perdana Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Manunah Iskandaria hari ini mengajarkan kunjungan ke Media Prima Berhad. Ketibaan Sri Paduka Baginda Berdua ke Sri Pentas Bandar Utama Selangor disambut pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad Datuk Sri Syed Hussein Al-Junaid, Pengarah Urusan Media Prima Berhad Rafiq Azali serta pengurusan kanal Media Prima. Baginda Berdua kemudian diberi taklimat korporat oleh Pengarah Urusan Kumpulan Media Prima Encik Rafiq Azali. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dibawa melawat konti radio media Prima Audio yang menempatkan rangkaian Hot FM, Cool 101, Molek FM serta Fly FM. Baginda Berdua turut bersiaran ke udara bersama beberapa penyampai radio Hot FM. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudiannya singgah di studio A untuk meninjau set berita radio. Sejarah terlakar apabila Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah memperlihatkan bakat sebagai penyampai berita. Macam muka kenal je ni. Ya, muka kenal.
pihak Media Prima, kami menjunjung kasih ke atas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Yang Kita Agong dan juga Raja Pemaisuri Agong yang telah mencemaduli melawat kami di Seri Pentas. Dan bagi rakan-rakan di sini hari ini adalah hari bersejarah kerana ini adalah kali pertama Yang di-Pertuan Agong mencemaduli melawat Seri Pentas. Kita menjunjung kasih kepada tuanku kerana sudi berangkat ke Media Prima dan peluang untuk staf-staf Media Prima dapat bermesra dengan tuanku. Kami sebagai warga kerja Media Prima TV Network sangat terutama budi, very grateful kerana tuanku dan Pemaisuri sudi melawat Seri Pentas. Tahun ini lagi special kerana tahun ini TV3 akan menyambut ulang tahun ke-40. Jadi lawatan ini sangat bermakna. Guna kembang dalam kelayan sebagai insan Pulau Permata telah lama dalam impian tuanku bertandang di depan mata. Sekian segmen khas Buletin Diraja menerusi buletin utama malam ini. Beta dan Tuanku Pemaisuri ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan lawatan kami yang amat bermakna ke Seri Pentas. Lawatan ini kami abadikan dalam kenangan selama-lamanya dan kami akan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Media Prima dan seluruh warga kerjanya. Buletin utama kembali bersiaran langsung bersama Malik dan Fatil. Menjunjung kasih Tuanku Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Buletin utama kembali seketika nanti, teruskan bersama kami.